satu kelemahan mereka ialah bila disuruh untuk mengeja dan menulis dalam bahasa standard, jadi susah nak tulis. Jadi keliru. Sebab contohnya macam orang Kelantan kan, mereka sebut perkataan ikan tu sebagai ike. Kan? Ikan ike. Tetapi yang berakhir dengan ng pun mereka sebut juga. Contohnya pinggang. Pinggang ni, pinggang kat pinggang awak ni, kat badan awak ni. Pinggang ni pun orang Kelantan sebut pinggir. Jadi bila mereka nak mengeja pinggan, kadang-kadang pinggang, mereka tersalah eja kepada pinggan. Sebab bagi mereka kalau ike tu, I-K-A-N, jadi kalau pinggang yang duduk kat badan kita ni pun dia fikir berakhir dengan N. Itu pengalaman saya sendirilah. Saya pernah jumpa dengan pelajar yang bila saya suruh tulis tukar perkataan dialek Kelantan kepada bahasa Melayu standard, saya kata okey pinggir, awak tulis pada bahasa Melayu standard. Ramai yang tulis pinggan. Kalangan pelajar-pelajar Kelantan lah. Jadi ini adalah salah satu orang kata kelemahan yang kita tak nampak. Kita tak nampak bukan sebab kita tak tahu. Bukan awak tak tahu mengeja, awak tahu mengeja, awak pergi sekolah belajar bahasa Melayu. Tapi sebab kita dah terlampau banyak sangat penggunaan dialek, menyebabkan bila kita menulis, kita terpengaruh dengan dialek kita. Begitu juga dengan mereka yang suka guna bahasa Inggeris. Kan, bila guna bahasa Inggeris, bila nak tulis pada bahasa Melayu, mereka yang dah biasa guna English kat dalam rumah, bila kita buat ejaan bahasa Melayu, mereka terdorong untuk menulis ke dalam ejaan bahasa Inggeris. Contohnya, saya suruh setengah-setengah pelajar menulis perkataan television. Okay, television. Television dalam dalam ejaan bahasa Inggeris S-I-O-N. Tapi dalam ejaan bahasa Melayu S-Y-E-N. Jadi penghujung tu dia jadi keliru. Mana satu sebenarnya ejaan yang betul? Okay. Dia lebih bijak, dia tulis television tu TV je dia tulis. Saya kata pasal tulis TV. Dan television kan TV? Okay, bagus juga jawapan dia kan. Okay. So jadi maksudnya kat sini semudah-mudah untuk melihat di mana tahap anda sekarang ni ialah anda cuba menguji diri anda dengan mengeja. Sebab bila menulis penulisan rasmi, okey, contoh ialah penulisan rasmi, surat rasmi, laporan, minit mesyuarat, memo dan sebagainya, anda perlu menggunakan ejaan yang betul. Kalaulah surat rasmi itu anda mengeja menggunakan ejaan yang salah, ia mungkin boleh menjejaskan makna urusan rasmi anda. Dan mungkin juga boleh menghilangkan rasa hormat orang yang baca tu. Contohnya anda menulis untuk pihak bos anda. Bos anda tu siapa? Bos anda tu mungkin orang kata Perdana Menteri lah. Contoh, bos anda tu Perdana Menteri Malaysia. Anda tulis ikut suka anda aja. Perdana Menteri Malaysia pun just sign je. Contoh. Lepas tu bila hantar pada orang lain, orang kata, takkan Perdana Menteri tulis banyak kesalahan dari segi ejaan. Contoh. Jadi bila anda satu hari masa nanti, anda tak tahu anda berada di mana. Jadi sekarang ni sepatutnya dah pun penuh dengan persediaan untuk anda masuk ke dalam satu alam lagi tu. Alam pekerjaan anda. Alam pekerjaan anda tak tahu siapa dan dengan apa anda akan berurusan. Walaupun ada yang kata saya nanti saya nak jadi saya cuma nak jadi businessman je. Dia cakap nak jadi businessman businessman pun anda nak buat tulis surat rasmi kepada polis ke, kepada pihak rela ke, kepada pihak pelanggan anda ataupun pihak rakan partner anda pun anda kena buat surat rasmi kebanyakan masanya. Jadi itulah keperluan kita yang masa sekarang ni awak ambil untuk satu semester, anda bersedia untuk satu dunia lain, satu masa nanti untuk penulisan anda. Dan sentiasa ingat sepanjang anda hidup memang anda akan menulis. Memang akan menulis. Kalaupun anda tak menulis, satu masa nanti anda akan ajar anak-anak anda untuk menulis. Kalau anda cikgu, anda akan ajar pelajar-pelajar anda untuk menulis. Jadi nak tak nak sebenarnya kemahiran menulis ni ialah satu kemahiran yang mana kita kata is ever, kata never never ending lah, everlasting orang kata, berkekalan sampai ke akhir hayat. Okey, jadi kita masuk kepada topik satu hari ini, insya-Allah. Kalau ada apa-apa soalan boleh terus tanya saya, dan juga anda boleh boleh hentikan saya di pertengahan pembentangan saya, tak ada masalah. Okey. Untuk nota pada hari ini sebenarnya saya telah pun kongsi di classroom anda, topik 1 dan topik 2. Boleh dijadikan sebagai rujukan anda ya. Saya tidak menyuruh anda
menghafal. Sebab soalan-soalan final exam anda, soalan-soalan mid semester exam anda, ia bukan soalan menghafal dah. Memang tidak akan ada soalan yang berbentuk hafalan. Apa yang ada nanti ialah dalam berbentuk situasi. Jadi apa yang anda perlu buat dalam kelas saya bukan menghafal, bukan melihat kepada perkataan yang keluar di atas skrin anda, tapi anda mendengar dan memahami, mencuba menafsir apa sebenarnya bicara pada hari ini. Contohnya topik 1 dan topik 2 ni. Okey. Cuba faham bahawa di penghujung topik 1, anda sepatutnya dapat mengetahui definisi konsep dan tujuan mempelajari kemahiran menulis. Ingat tu perkataan dia, mengetahui definisi konsep dan tujuan. Kalau dari segi level aras belum taksonomi tu, dari segi pengajarannya, mengetahui definisi konsep dan tujuan ni adalah di peringkat yang paling rendah. Kita keluar dengan peringkat yang paling rendah dahulu. Kita langkah peringkat yang paling rendah. Kita cuba tahu definisi konsep tujuan mempelajari kemahiran menulis dan melihat perkara asal dan kemahiran menulis. Maksudnya anda dah dapat dah. Kalau saya tanya ke anda, apakah sebenarnya konsep kita belajar kemahiran menulis, anda dapat jawab. Tujuan kemahiran menulis anda dah dapat jawab. Bukan lagi jawapannya iaitu nak pegang pensel. Ataupun saya nak belajar mengeja. Tak, okey, bukan. Jadi anda tengok dan cuba faham secara jelas. Di penghujung topik 2 nanti kita akan, anda sepatutnya dapat membezakan penulisan secara mekanis dan mental. Okey, dan ini saya terpaksa ajar anda supaya anda faham bahawa di mana peringkat anda sekarang. Adakah anda di peringkat mekanis ataupun anda di peringkat mental. Dan juga anda menulis secara mekanis dan mentalis. Okey, kita cuba tengok ada beza tak mekanis dan juga mentalis. Okey, ini HPT, hasil pembelajaran topik. Untuk seorang pensyarah sepatutnya memang tugas kami untuk belajar faham. Dalam setiap topik yang dia belajar, dia perlu ada hasil topik. Dia tak tanya ke saya, dia tanya hasil pembelajaran kursus anda. Apa hasil pembelajaran topik anda? Ini apa? Information Qualification as accreditation. Okey, mereka memberikan akreditasi kepada IPT. Untuk IPT tu dapat lesen. Lesen memanglah daripada Jabatan Pengajian Tinggi. Okey, tapi MQA ni dia macam audit. Dia yang tolong, dia jadi polis lah. Jadi polis dia bagi keluarkan perkara yang boleh buat, perkara tak boleh buat. Jadi MQA, kalau saya sebut MQA tu faham, dia adalah satu badan akreditasi yang mana kalau kami tak buat benda ni, kami tak beritahu pelajar apa hasil pembelajaran topik, apa hasil pembelajaran kursus, nanti MQA akan tanya pelajar, dia akan datang audit, dia akan buat temu bual dengan pelajar, dia tanya, okey, awak belajar, awak tahu tak hasil pembelajaran kursus awak? Dia akan tanya. Apa hasil pembelajaran program awak? Dia akan tanya. Jadi kalau pelajar tak dapat jawab, maksudnya ia kesalahan pada pihak pensyarah. Okey, jadi faham ya? Ini 2 hasil pembelajaran topik kita pada hari ini. Okey, kita akan mempelajari beberapa topik di antaranya hari ini iaitu pengenalan. Kedua, kita akan tengok jenis mekanis metal dan kita akan bincang sikit tugasan dan juga kita akan rumusan ya. Okay, saya tak memperkenalkan diri saya minta maaf sebabnya saya terpaksa kerja. Kita nak saya, cuma saya terpaksa memperkenalkan diri saya pada hari ini bukan sebab suka-suka, supaya anda tahu siapa saya yang mampu mengajar subjek ini. Okey. Ini nama pena saya Odia Freya. Kadang-kadang saya guna nama saya sendirilah, Tuan Siti Mustazah Miatun dalam penulisan saya. Anda boleh lihat di sebelah kanan tu ialah buku-buku yang sama ada saya tulis, okey, saya penyelaras, ataupun di dalamnya ada terdapat penulisan-penulisan saya sama ada sajak ataupun cerpen. Ini semua adalah untuk penulisan secara kreatif. Buku-buku ni semua ada kat office saya tak boleh nak ambil, nak tunjuk kat awak pun tak boleh. Sebabnya semua duduk kat office, saya pun tak boleh nak pergi office. Okey, kalau tanya sejak tahun bila saya mula berjinak-jinak dengan penulisan kreatif, ialah sejak tahun 2017. Tak lama pun. Berapa tahun lepas? 4 tahun lepas. Tapi Alhamdulillah sebenarnya hasil daripada minat yang sejak kecil lagi lah. Saya memang minat menulis. Saya masuk tahun 2017 tu saya dah menang. Saya terus menang pertandingan dalam peraduan penulisan kreatif anjuran penulis muda negeri Kelantan, Gema dan juga negeri Kelantan sendiri untuk 4 tahun berturut-turut 2017, 2018, 2019, 2020 untuk jurnal cerpen. Dan di antara juri-juri yang mengadili penulisan saya dan juga sifu-sifu saya yang saya pergi bengkel dia, orang-orang kuat dalam bidang penulisan ni, mereka cakap kekuatan saya pada cerpen. Puisi walau bagaimanapun saya tetap terlibat dengan puisi,
anekdot ni terpendek dan juga alhamdulillah dah tersiar dalam surat khabar, majalah dan buku antologi sampai ke peringkat luar negara lah. Indonesia ada kerjasama dengan pihak Indonesia, dengan orang Thailand. Jadi kita sentiasa menghantar karya. Okey, ini sikit sebanyaklah kalau nak tahu siapa saya, kenapa saya layak untuk mengajar anda kemahiran menulis. Walau bagaimanapun saya bukan ajar awak menulis puisi, tak. Saya lebih kepada saya bawa awak kepada satu pemikiran yang lebih kritis lah. Itu lebih penting lah. Awak pun tak berniat nak jadi penulis kan? Kalau berniat, alhamdulillah. Okey, saya petik kata-kata daripada SN. SN ni sastrawan negara. Setiap kali jumpa perkataan SN dalam pembentangan saya ni, kita ingat bahawa SN ni ialah sastrawan negara. Sastrawan negara Muhammad Haji Saleh pernah kata yang kami perlukan kata benar bukan cerita besar. Maksudnya kalau nak menulis tu, kita diminta untuk menulis menggunakan kata-kata yang betul ataupun kata-kata penceritaan yang benar. Kalau boleh tu biar bermoral untuk kita memberi, macam saya cakap pada semalam, mengajar masyarakat, memberi manfaat kepada masyarakat. Okey. Mungkin ada yang tanya, wajib ke yang belajar kemahiran menulis menjadi penulis? Soalannya wajib ke? Untuk tanya pacarah wajib ke ni nak jadi penulis ni, saya masuk kelas ni. Okey, saya cuma beritahu bahawa tidak wajib. Tidak wajib nak jadi penulis. Tetapi dengan adanya kemahiran menulis ini sebenarnya pertama anda boleh membantu diri anda sendiri untuk guna ejaan, perbendaharaan kata, bahasa dan struktur ayat yang standard. Bila sebut kataan standard ni ialah yang dipiawaikan oleh pihak DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka. Kalau anda nak merujuk, jangan rujuk tempat lain. Rujuk kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Tolong ingat yang itu. Okay, sebab pihak yang memantau penggunaan bahasa di Malaysia ialah pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, cuba ingat yang itu. Jadi kalaulah ada masalah dengan penggunaan kata, nak eja macam mana, rujuk kepada Dewan Bahasa dan Pustaka secara langsung. Bukan pergi jumpa officer dia, boleh buka kamus dewan. Buka kamus dewan, buka buku ejaan dewan, okey, kamus tata bahasa dewan. Dewan mengeluarkan banyak buku-buku untuk rujukan. Yang kedua, untuk awak menjaga martabat bahasa yang digunakan. Okey, sebenarnya kita ni bila kita menjadi penulis ataupun awak nanti sesuatu hari bila menulis untuk sebarang tujuan. Sebenarnya kita menjadi ejen ataupun orang kata penyebar kepada bahasa yang kita gunakan. Jadi untuk menyebarkan bahasa kita kena memartabatkan bahasa. Saya minta maaf lah, mungkin anda orang muda kan, anda mungkin 20 tahun lebih muda daripada saya, 30 tahun lebih muda daripada saya. 30 tahun lama sangat tu. 20 tahun lah lebih muda daripada saya. Mungkin anda dah banyak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa media sosial. Kan? Bahasa-bahasa media sosial, bahasa budak Twitter, bahasa budak-budak Insta kan. Bahasa yang tak apa-apa. Bukan kata saya ni orang tua, saya tak suka bahasa budak. Kadang saya guna juga bahasa budak-budak. Contohnya bahasa apa? Awak guna istilah apa entah pisang kan, pisang lagi apa lagi mak ria, okey, happy birthday pun sama hari jadi pun mak ridi apa entah, semua pendek-pendek dah. Sebab budak-budak zaman sekarang, generasi zaman sekarang, mereka adalah generasi yang suka laju. Apa-apa hal semua benda nak buat laju kan. Tapi kena ingat bahawa martabat bahasa itu mungkin tercala. Martabat bahasa tu ialah maruah, martabat ni maruah. Jadi kita orang Melayu ataupun orang Malaysia lah, bukan orang Melayu saja. Awak Cina ke, awak India ke, awak orang asli ke, orang Sarawak, orang Sabah, anda sebenarnya membawa martabat bahasa itu iaitu bahasa Melayu. Sebab anda duduk di Malaysia, bahasa Melayu yang menjadi bahasa kebangsaan. Duduk dalam perlembagaan kita ni, bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan. Jadi kita walaupun banyak pengaruh bahasa Inggeris ke, dulu saya mengajar bahasa Inggeris, jadi kadang-kadang saya cakap tu bahasa Inggeris kan, saya terkeluar juga bahasa Inggeris saya, tapi penulisan saya maintain je semua dalam bahasa Melayu. Sebab apa? Saya fikir saya ejen kepada martabat bahasa tadi tu. Okey. Yang kedua, yang seterusnya ialah anda dapat mengenal pasti maksud ayat dengan lebih baik. Kerana nanti baca lebih faham. Sebab penulisan ada dua sifat ayat. Satu, ayat tersurat. Tersurat ni ialah awak baca ayat itu ayat langsung, ayat penyata yang kita faham dengan sekali baca. Contohnya macam ayat yang saya guna dalam kelas. Ini ayat tersurat. Satu lagi ayat tersirat. Ayat tersirat ni kita kalau baca sekali mungkin tak faham.
Kita kena baca banyak kali, kita kena tengok banyak lapisan, itu ayat tersirat. Sekarang ni banyak ayat-ayat tersirat yang buat para netizen untuk mengecam orang, mengecam pihak lain, mengecam beberapa tindakan yang dilakukan oleh beberapa pihak kan. Jadi bila ada ayat tersirat tu, jika anda mahir dalam mengenal pasti maksud ayat ini, anda maksudnya lebih selesa lah dengan bacaan anda. Walau apa sekalipun, ini nasihat saya lah daripada Odia Freya sendiri. Apabila kita menulis, sebenarnya kita mampu membaca. Orang yang menulis ni kebanyakannya orang yang mampu membaca. Walaupun budak kecilnya tak mampu baca lagi, macam anak saya kadang-kadang yang pra tu, dia boleh tulis A, B, C, D, tapi bila baca tu dia mengangkat-angkat lagi. Tapi kita tahu di peringkat kita, apabila kita menulis maksudnya kita mampu membaca. Apabila kita mampu membaca, kita mampu menulis. Okay? Maka menulis, untuk menulis dengan kita bacalah. Sebab bacalah ni ialah ayat Al-Quran yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW. Bacalah. Okay? Jadi bila kita tengok bacalah tu adalah satu suruhan daripada Allah SWT pada kita, maksudnya nak baca apa? Baca, kenalah baca daripada penulisan. Jadi di situ nampak bahawa suruhan Allah itu ialah suruh kita membaca dan kita menulis pada masa yang sama. Sebabnya saya dah kata tadi bahawa peradaban bangsa, minggu semalam, ketamadunan bangsa Islam sekalipun, ketamadunan itu dapat dibangunkan dengan penulisan. Sebab penulisan boleh direkodkan. Alhamdulillah sekarang ni video pun dah boleh rekod. Video saya ni kalau saya simpan untuk 10 tahun akan datang, jadi barang antik ni video saya ni yang saya kongsi dengan awak semalam kan. Saya kongsi link video saya tu. Boleh simpan tu sebagai bukti dokumentasi. Jadi dekat sini kita tahu bahawa bila kita nak menulis dengan baik, kita kena baca. Saya tahu mungkin anda kata, saya tak sukalah membaca. Cuba tanya diri sendiri, betul ke tak suka baca? Suka baca, saya suka baca tapi saya suka baca Facebook. Saya suka baca IG. Saya suka baca Twitter. Bacalah juga tu sekurang-kurangnya anda membaca. Sebenarnya dunia kita dengan phone ni, dengan media sosial ni adalah sebenarnya banyak membaca yang tidak memberi manfaat kepada kita, malah banyak memberikan kesan negatif. Provokasi, spekulasi, fitnah, viral dan sebagainya menyebabkan pembacaan kita adalah pembacaan yang tidak bermanfaat. Tapi kalau awak baca dalam Facebook tu, awak cari online novel, awak cari online cerpen, awak cari online buku teks, awak baca daripada jurnal-jurnal akademik, para ahli-ahli akademik, insya-Allah pembacaan anda akan lebih baik dan bermanfaat. Okey, ini daripada saya secara ikhlas lah. Baik, kita tengok sedikit apakah itu definisi kemahiran menulis. Kedua-dua definisi ini saya ambil daripada carian umum PRPM, Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Okey, kalau awak nak cari dalam internet, boleh cari sini ada link dia, di mana kalau mencari definisi selalu kita cari kepada carian umum ni. Sebab PRPM ni memang daripada DBP sendiri. Memang kalau awak buka Kamus Dewan, awak tengok Kamus Dewan dengan daripada PRPM DBP ni memang sama. Dia ambil daripada kamus. Okay, jadi maksud kemahiran menulis, kemahiran ni ialah kecekapan, kepandaian. Awak pun dah tahu kan. Saya cuma nak tekankan bahawa kemahiran ia tidak rigid, ia tidak statik kemahiran. Kemahiran ni boleh ditingkatkan. Dia macam kita sebut pisau. Dia boleh tumpul, boleh tajam. Kalau tak asah, kemahiran tu boleh tumpul. Kemahiran tu boleh jadi kurang. Kalau kita asah setiap hari, kemahiran tu akan lebih tajam dan lebih tajam, tidak akan pernah tumpul. Okey, contoh paling mudah lah kalau awak main bola. Okey, pelajar-pelajar muslimin suka main bola. Pelajar-pelajar muslimat suka apa? Suka menjahit. Okey, bila awak sentiasa main bola, awak akan belajar sesuatu yang baru setiap kali awak pergi latihan bola. Pelajar perempuan yang suka menjahit, setiap kali dia menjahit, dia akan dapat cara baru untuk dia masukkan jarum-jarum dia tu. Kadang-kadang mula-mula mungkin tak boleh masuk jarum tu, tak boleh nak buat stitches ataupun tak boleh nak buat zigzag. Dulu buat jahit straight. Tapi bila dah biasa sangat menjahit, dah boleh buat zigzag. Itu kemahiran yang ditingkatkan kerana dengan setiap kali awak asah kemahiran. Jadi kemahiran ni, kalau awak nak, kemahiran awak boleh jadi sampai ke tahap profesional. Kalau awak tak nak, awak seorang yang bijak, seorang yang
sangat bagus dalam main bola, tapi kalau awak tak nak main bola, kemahiran awak berakhir dengan seorang yang tidak pandai main bola walaupun pada permulaannya awak pandai. Jadi kemahiran ni memang sesuatu yang boleh diasah. Cuma saya kata kemahiran ini dia secara teori dan secara praktikal. Kalau awak asah praktikal awak dan teori awak akan meningkat. Tapi kalau awak tak asah, mungkin teori awak itu ada. Cuma ke praktikal awak tu awak tak boleh. Contohnya orang main bola. Awak tahu teori main bola ni nak tendang dari sudut mana, awak tahu teori. Tapi bila awak tak pergi untuk latihan, awak nak tendang bola pun dah rasa sengit dah, tak boleh nak secara sudut yang tepat. Jadi praktikal mungkin kurang, tapi teori awak masih ada. Cuma dia duduk tahap tu je lah. Sebab tidak diasah. Macam pisau lah. Pisau tu masih ada. Sama ada dia tumpul atau dia tajam, pisau itu masih ada. Pisau tu lah teori. Teori itu masih ada. Jadi kemahiran menulis ini, kalau nak, awak boleh asah. Tak nak, awak boleh biarkan. Tapi teori itu tetap ada. Sebab awak belajar dalam kelas saya kan. Awak datang kelas saya. Okay? Dan menulis tu, biasalah menulis. Kalau dulu pakai pensel, pakai kapur kan. Okay, zaman-zaman sebelum ada kertas dan juga pen, pensel ni, okay, mereka mungkin menulis menggunakan arang. Jadi apa yang berwarna digunakan untuk menulis. Tapi dah zaman kita ni menulis bukan lagi pena dan juga kertas. Ia lebih kepada penulisan laptop, phone, guna keyboard kan. Keyboard secara sentuh ataupun keyboard secara tidak sentuh. Maksudnya keyboard yang bukan touchscreen lah. Okay, jadi kat sini nampak bahawa kita bergerak selari dengan masa. Jadi bila kemahiran menulis itu dahulu ialah menulis menggunakan pensel dan juga kertas. Zaman sekarang kemahiran menulis itu lebih kepada penggunaan teknologi. Okey, sedikit. Okay. Sekarang kita tengok kepada konsep. Konsep yang saya nak bawa kepada anda ni ialah satu konsep yang bagi saya kena pertekankan di sini. Konsepnya ialah kita menulis untuk memartabatkan bahasa. Itu je konsep saya yang paling besar. Yang lain-lain tu saya akan bincang lepas ni lah. Okay, kenapa awak perlu faham bahawa kita menulis untuk memartabatkan bahasa? Sebab bahasa kita dah semakin gering sekarang ni. Gering ni maksudnya sakit. Kita dah tak rasa bahawa bahasa Melayu tu ialah bahasa yang seronok digunakan. Kita lebih suka bahasa rojak. Kita lebih suka bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris rasa macam standard. Saya dulu mengajar bahasa Inggeris pun tak ada rasa saya ni bijak sangat pun. Tak ada pun. Bahasa hanyalah bahasa. Kan? Ataupun ada yang lebih suka menggunakan bahasa dialek. Dialek tempatan. Tak ada masalah. Anda sebenarnya mengangkat martabat bahasa dialek anda. Tetapi bahasa Melayu itu sendiri sedang gering sekarang. Bila masuk peperiksaan bahasa Melayu, tak ramai pelajar yang boleh skor SPM, BM, ataupun di peringkat universiti untuk bahasa Melayu. Atau mungkin pergi kepada sesi interview, sesi temuduga. Mungkin ada temuduga yang menggunakan bahasa Inggeris. Tapi ada juga penemuduga yang suka menggunakan bahasa Melayu. Bila dia guna bahasa Melayu, dia cuba bertemu ramah dengan pihak yang ditemu ramah tu, kadang-kadang dia kecewa melihat orang Melayu tak boleh guna bahasa Melayu. Kenapa jadi macam tu sekali? Sedangkan kita ni dilahirkan Melayu. Kita duduk di Malaysia. Kita bercakap dan berkawan dengan orang Melayu. Tetapi bila kita kena guna bahasa Melayu standard, kita rasa ia sukar dilakukan. Cuba tengok di mana sebenarnya masalah kita untuk memartabatkan bahasa ni. Tak susah. Memartabatkan bahasa ni bukan sesuatu yang bagi saya macam awak perlu keluarkan duit beribu-ribu ringgit untuk memartabatkan bahasa. Tak. Kita cuma perlu guna saja. Guna lidah. Bahasa Melayu. Tapi tak ramai buat. Ramai buat. Kalau nak diikutkan tu, kita memartabatkan bahasa dan selari dengan bahasa tu. Maksudnya, dalam bahasa Melayu sendiri pun, ada beberapa perkataan beli dulu ni. Tapi bila zaman sekarang, perkataan tu dah lain. Mungkin zaman Piramli dulu, zaman di mana banyak mengaruhi bahasa penjajah. Kita pun bahasa Melayu dipengaruhi oleh bahasa Inggeris, oleh bahasa Portugis, oleh bahasa Jepun. Kalau waktu Piramli dulu dia cakap bahasa satu
Okay, sorry. Saya terkeluar tadi. Internet lah, internet. Sorry. Okay, mana saya tadi? Boleh dengar suara saya? Boleh. Okay, boleh. Sorry Biasalah internet tiba-tiba hilang. Awak pun jangan keluar lah. Kalau saya hilang tu tunggu je. Saya akan masuk balik. Okay, mana saya tadi? Okay, tadi saya cakap bahawa bahasa lama, bahasa Melayu pun sekarang sebenarnya telah mengalami satu proses perubahan. Okay, satu proses perubahan. Jadi kalau nak belajar bahasa Melayu, memang kena tengok bahasa Melayu itu di peringkat yang sekarang ni. Okay, rujuk kepada pihak DBP. Okay, seterusnya lagi konsep cara menulis. Kita menulis untuk dibaca. Saya rasa macam tak masuk akal lah. Kita menulis bukan untuk dibaca. Menulis untuk dibaca. Jadi bila menulis untuk dibaca, ia perlulah satu penulisan yang mudah difahami, mudah mempengaruhi minda dengan cara yang baik, mudah untuk memberikan pengaruh dan impak kepada pembaca. Itu konsep menulis. Jangan kita tulis sesuatu yang kita sendiri pun tak faham. Apa dia yang aku tulis ni? Menulis untuk dibaca. Kedua konsepnya ialah menulis untuk berkongsi maklumat. Okay. Kita walaupun awak menulis puisi, walaupun tulis pantun, jangan fikir bahawa puisi dan pantun saja tu sebenarnya bukan untuk kongsi maklumat. Salah. Puisi dan pantun, contohnya syair, gurindam dan sebagainya pun sebenarnya untuk berkongsi maklumat. Pisang emas di bawah belayar, masak sepiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati. Itu berkongsi maklumat. Orang zaman dulu dia tak berkongsi maklumat bentuk sastra. Orang zaman dulu. Dia tak menggunakan fakta sains sangat sebab mereka semuanya pada waktu itu amat terkekang nak pergi sekolah. Tak semua orang boleh pergi sekolah zaman dulu. Jadi zaman dulu dia berkongsi maklumat menerusi sastra. Syair Siti Zubaidah, gurindam, seloka Pak Pandim, dia berkongsi maklumat. Sebab dalam setiap apa yang ditulis ataupun setiap karya yang terhasil adalah untuk berkongsi maklumat secara langsung ataupun secara tidak langsung. Okey. Dan yang ketiga ialah menulis untuk mendokumentasi atau merekod. Yang ini kita buat, nanti awak masuk pejabat lah. Suatu hari bila awak bekerja di peringkat pejabat, mungkin bos awak akan kata, nanti tolong file, tolong saya filekan kita mesyuarat kita hari ni. Jadi Sadiq pun akan mendokumentasikan minit mesyuarat. Farahan, nanti tolong tulis surat rasmi kepada pihak penaja kita untuk program ni. So Farahan pun akan menulis surat rasmi untuk merekod permintaan untuk pengajuran. Jadi ini adalah 3 konsep kemahiran menulis. Kalau awak pegang 3 ni, dan juga yang paling utama tadi iaitu memartabatkan bahasa tu, insya-Allah kemahiran menulis awak ni bukan sekadar awak rasa tulis dan membina ayat, tak. Ia lebih kepada perkara lebih besar untuk diri awak. Kita sangat sayang, saya sendiri sangat terkesan bila saya sendiri tak boleh jawab soalan. Apakah bukti dokumentasi sejarah Melayu? Iaitu sejarah sultan-sultan kita, sejarah kedatangan Portugis, sejarah kedatangan Inggeris kan. Sebab apa? Kita kurang melihat kepada dokumentasi yang dilihat pada zaman dulu. Tak banyak. Kita tak jumpa pun sebarang penulisan buku daripada sultan dulu ke, tak ada jumpa. Yang kita jumpa ialah yang ditulis oleh Tun Sri Lanang, iaitu Sulalatus Salatin yang tulis oleh beliau, yang sebenarnya merupakan satu hikayat Sulalatus Salatin, tetapi dikatakan hikayat Sulalatus Salatin itu ialah hikayat benar tentang kisah sultan-sultan, tentang kisah Parameswara. Dikatakan benar. Sebabnya dari segi kronologi tahun dalam Sulalatus Salatin itu betul. Kalau kita mengikut peredaran sejarah yang kita jumpa, bukti-bukti sejarah. Jadi kita sayanglah kita tak boleh nak membuktikan sebenar-benarnya bahawa itu yang berlaku. Even Hang Tuah pun dikatakan hanyalah legenda. Betul ke Hang Tuah ni wujud? Lima hang bersaudara, betul ke wujud? Sampai ke tahap tu kita tak boleh nak jawab. Betul ke wujud? Last orang cakap ia adalah hikayat. Sebab ia datang daripada cerita Tun Sri Lanang.
Kan? Bukan tulis lanang. Hantuan itu tulis orang lain, bukan tulis lanang. Okey. Jadi anda nak generasi cucu anda, anak cucu anda 30 tahun yang akan datang untuk kenal siapa anda dan dunia anda pasal COVID ni contohnya, anda boleh dokumentasi lah. Kan? Jadi untuk mereka lihat. Saya dah ada dah buku-buku saya untuk anak-anak saya lihat satu masa nanti. Okey, apa sekalipun kena ingat mata pena lebih tajam daripada mata pedang. Sekarang ni bukan mata pena dah, sekarang ni mata keyboard. Mata keyboard tu lebih tajam daripada mata pedang. Anda duk menulis apa dan sebagainya, anda sebenarnya mampu menggugat perasaan orang lain, menggugat ketenteraman masyarakat. Even anda boleh menjatuhkan seseorang dengan cara penulisan. Tapi orang kata what comes around goes around. Apa yang anda tulis tu akan memberi natijah kepada diri anda juga. Sebab tu bila menulis kita kena pilih apa sebenarnya tujuan kita untuk menulis. Apa tujuan kita menulis? Kalau kita bertujuan menjatuhkan orang lain pada hari ini, satu hari nanti orang lain akan menjatuhkan kita. Kalau kita bertujuan untuk mengajar sesuatu kepada orang lain, satu hari nanti orang lain akan mengajar benda yang baik juga kepada kita. Jadi what comes around goes around. Itu bahasa Inggeris lah. Tapi untuk kita memastikan bahawa penulisan kita itu lebih baik, pastikan apa yang kita tulis itu ialah perkara-perkara yang bermanfaat. Okey. Ini adalah contoh utusan Malaysia. Utusan Malaysia baru beberapa bulan lepas dalam bulan puasa disiarkan. Anda boleh baca nantilah bila-bila masa, siapa yang ada masa boleh baca Semanis Kurma Ajwa ni untuk tengok dari segi penulisan saya lah. Dia penulis ni dia ada sifat dia sendiri. Dia ada yang suka guna cara ni, ada suka cara tu dan sebagainya. Okey. Masalah menulis. Kita tengok sikit apakah di antara masalah-masalah menulis. Okey, 30% daripada mereka yang menulis mempunyai masalah untuk memulakan penulisan. Saya tak tahulah macam mana saya nak mulakan penulisan cerpen saya ni, nak mula daripada pada zaman dahulu ataupun pada suatu hari. Itu zaman kita sekolah rendah dulu bolehlah pada suatu hari. Tapi kalau kita dah sampai tahap tahap awak ni, tak ada dah istilah pada suatu hari tu. Okey, teknik. Ramai yang tidak tahu, 30% tidak tahu dan bukan tidak tahu, tidak menguasai teknik. Mungkin ramai yang tahu teknik, cuma tidak menguasai teknik. Macam awak dah belajar teknik penulisan saja, bukan kata tak belajar. Tetapi adakah anda menguasai teknik surat rasmi itu? Itu persoalannya, kuasai tadi. 25% banyak penulisan. Tulis cantik, awas pahit, laporan, ya Allah nak apa tak nak bentuk penulisan anda. Itu tak boleh lah tu. Kena tahu dengan yakin. Dan sekali buat kena yakin. Penulisan yang dihasilkan ni kena yakin. Anda nak tulis, nak letak A besar, A kecil, nak letak nama kat sini, nak letak nama kat tiang, nak letak setiap huruf tu anda kena gunakan dengan yakin. Tapi yakin tak ilmu tak jadi. Yakin kena ada ilmu. Nak tak nak, bila anda rasa tak yakin untuk menggunakan satu-satu perkataan, buat rujukan. Rujuk ke mana? Rujuk ke dalam Dewan Sastra. Dewan Sastra pula. Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, ini 4 perkara yang menjadi masalah. Tapi dengan keyakinan yang 15% itu tak yakin tu, kalau anda boleh jadi seorang yang yakin, anda tak ada masalah dengan 3 perkara di atas. Okey. Okey, kita terus ke topik 2. Jenis kemahiran menulis. Perkataan saya senang je. Tidak boleh dan tak mahulah 2 perkara yang berbeza. Ada yang kata saya tak boleh menulis lah puan. Tak boleh ke tak mahu? Saya akan tanya balik. Tak boleh ke tak mahu? Menipulah kalau kata saya tak boleh menulis lah tuan. Anda kenal ABC. Anda boleh menulis ayat yang lengkap. Tulis ke tak nak tulis? Itu soalannya. Mahu atau tidak? Jadi banyak kita sebenarnya bukan tak boleh. Banyak antara kita yang tidak mahu. Bila tidak mahu, berkesudahannya ialah kita tidak buat. Okey, cuba faham 2 perkara ini. Okey, kita tengok sikit, kita kejar masa sebenarnya ni, saya tak masuk pergi laju sikit. Okey, untuk mekanis. Tadi kita dah tahu bahawa kita akan pilih 2 iaitu mekanis dan juga mentalis. Okey, definisi mekanis ni ialah kemahiran menulis yang dikuasai pada peringkat awal belajar menulis. Okey, kita menulis pada peringkat awal kita katakan sebagai kemahiran menulis mekanis. Macam anak-anak, adik-adik awak dekat sekolah sekarang, sekolah rendah bukan sekolah menengah, sekolah rendah. Yang mana bila mereka cuba menguasai peringkat awal untuk belajar menulis dengan koordinasi dan juga pegang alat tulis, sebenarnya mereka cuba untuk membina kemahiran mekanis.
Anak saya sebenarnya masih lagi mempunyai masalah yang darjah 2. Darjah 2 dia masih lagi mempunyai masalah untuk menulis dengan koordinasi yang betul. Maksudnya dia masih lagi tulis slow. A tu dia kena perhati A, B tu kena tengok betul-betul. Okey, anak saya yang di pra tu alhamdulillah dia cepat menulis, cumanya masih lagi tulisan dia, koordinasi penulisan dia masih lagi dalam bentuk tidak sekata. Ada huruf besar, ada yang A besar sikit, ada A besar kecil sikit dan sebagainya. Okey, ini peringkat mekanis Okey, yang kedua ialah peringkat mental atau pelahiran. Okey, kalau tanya saya, ini adalah peringkat anda. Anda sekarang dah menulis dengan tulisan yang anda sendiri dah ada lah. Okey, masing-masing dah ada tulisan sendiri. Dan juga tulisan anda ini sebenarnya dilahirkan daripada koordinasi tangan dan mata yang lebih baik. Anda dah boleh tulis sambung, dah boleh tulis sengit, tegak, besar huruf kecil. Dan juga ia terkawal. Ia terkawal kalau kita tengok dalam buku kita tu dah cantik lah. Kita tulis tu dengan huruf besar, huruf kecilnya. Kita tahu bahawa bila nama khas kita kena buat huruf besar, nama umum kita boleh buat huruf kecil, ada noktah kan, kita dah tahu penggunaannya secara terkawal. Dan kita mampu memberi reaksi kepada penulisan. Kadang-kadang mereka yang dah biasa menulis ni, bila dia tengok penulisan orang lain, kalau sepatutnya letak koma, dia tak letak koma, kita rasa macam tak selesa. Kan? Kita rasa tak selesa. Yang sepatut huruf besar tapi dia tulis huruf kecil, kita rasa tak selesa. Kita tanya kenapa bila nama ni tak letak huruf besar? Kita tanya, adakah aku belajar bahasa Melayu ni lain dengan cara dia belajar bahasa Melayu? Saya rasa semua penulisan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, bila nama kena huruf besar. Kan? Jadi kita mampu memberikan reaksi. Okay, seterusnya ialah untuk menulis apa yang kita perlukan. Pertama, untuk menulis kita perlukan perancangan. Jangan tidak merancang, rancang untuk menulis. Yang kedua, untuk menulis kita perlukan kepada perbendaharaan kata. Perbendaharaan kata ini ialah kita dapat daripada kamus. Kamus memberikan kita perbendaharaan kata. Yang ketiga, kita perlukan kepada tata bahasa. Kamus mungkin tidak ada tata bahasa, tetapi ada buku tata bahasa dewan kalau tak salah saya. Cuba cari buku tata bahasa dewan ataupun cara buku menulis cara dewan. Dekat situ dia ajar di, kalau tempat jauh, di dengan kata kerja dekat. Dia ajar. Okey, tata bahasa ni nampak simple. Tapi salah tata bahasa, orang dah akan cakap, cakap je penulis tapi tata bahasa pun tunggal langgang. Kan? Kita tak nak sampai tahap tu ya. Yang keempat ialah tujuan. Yang kelima pembaca dan yang keenam ialah didikan. Jadi kita perlu kepada tujuan dalam penulisan. Biar ada tujuan bila menulis. Walaupun awak menulis dalam media sosial, cuba tanya diri awak menulis tu sebab apa? Sebab saya nak komen, sebab saya nak bash orang, ataupun saya nak kritik orang, atau saya nak kecam orang. Atau saya sekadar berkongsi maklumat. Hari ini saya masak kek. Kek saya cantik. Saya nak kongsi resepi dengan orang dalam media sosial. Tak ada masalah. Kongsilah. Perkongsian itulah satu yang baik. Kan? Pembaca. Kita kena pasti golongan pembaca kita. Media sosial sekarang, dia tidak kisah siapa pembaca. Siapa masuk status dia, lalu dekat wall dia, bacalah kalau nak baca. Itu penulisan secara media sosial. Tapi kalau kita menulis untuk buku, surat khabar, majalah, kita kena pasti kalau majalah Dewan Sastera berbeza dengan pembaca majalah Tunas Cipta. Pembaca Tunas Cipta dalam kalangan anak-anak muda. Pembaca Dewan Sastera kebanyakan dalam kalangan orang-orang yang dah berusia macam saya 40 tahun ke atas, 35 tahun ke atas orang-orang untuk Dewan Sastera. Jadi pembaca kita ialah golongan yang berbeza. Jadi kita kena tulis dalam perbezaan tersebut. Okey, didikan kita kena sentiasa didiklah keyakinan dan keberaniannya untuk menghasilkan penulisan. Ni gaya Dewan. Ni saya cakap tadi tu, kawan baik penulis ialah kamus. Bukan kata penulislah, pelajar pun kena kawan baik dengan kamus. Sebab bila awak nak tulis tugasan anda kan, bukan subjek saya je, awak tulis banyak tugasan dalam bahasa Melayu kan. Jadi banyak menggunakan dua kamus ni. Dua-dua ni saya ada. Saya ambil gambar ni memang gambar atas meja saya. Okey. Gunakan, sentiasa semak, tak ada masalah. Orang kata benda ni orang kata bawa sampai ke tua, buku ni. Kamus Dewan ni bukan saya baru beli ni. Saya rasa saya beli bila tahun 2004 ke bila saya beli Kamus Dewan ni dulu. 2004 dia keluar 2007, sorry. 2014. 2014 ke saya beli dulu. Jadi Kamus Dewan ni dan juga Gaya Dewan ialah buku-buku yang baik untuk anda simpan dan jadi kawan dengan dia ya. Okey, tugasan topik 1 dan topik 2 ni tolong tengok balik dan cuba buat tugasan ini dan hantar ke dalam Google Classroom. Saya rasa saya dah buka. Saya akan buka kejap lagi. Saya rasa dia akan keluar nanti dalam Google Classroom awak sekejap lagi.
Apa yang anda kena buat ialah anda kena baca buku, baca cerpen saya tu, Semanis Kurma Ajwa, dan buat ulasan je. Ulasan ni tak panjang pun. Ulasan tak panjang. Okey, nombor 1, buatlah nombor 1 dalam penulisan awal tu, tulis nombor 1. Apakah jurnal penulisan saya? Dan di mana tahap penulisan saya tu? Dan rumuskan kisah tu secara pendek. Tak lebih 50 patah perkataan. Tulis rumusan secara pendek. Adakah penulis berjaya mengatasi kelemahan menulis? Yang kita dah belajarkan kelemahan menulis tu ada berapa kelemahan dia? Ada 4 kelemahan. Adakah telah berjaya diatasi? Sekiranya belum berjaya diatasi, apakah kelemahan penulis? Dan apakah mesej dalam cerpen? Okey. Cerpen tu apa mesej dia kepada anda selaku pembaca? Tulis sikit, kita akan dan kemudian hantar ke dalam Google Classroom. Okey. Baik, sedikit rumusan sebelum kita buat sedikit uji diri. Kita menulis untuk menggerakkan jiwa-jiwa insan di sekitar kita. Okey, maksudnya kalau penulisan tu biarlah memberikan pengaruh yang bermanfaat. Tidak ada salahnya menulis dalam media sosial. Tetapi biar ia mampu memberikan pengaruh yang baik kepada mereka. Dan kalau boleh kita jangan memberikan impak yang sangat negatif kepada pembaca dan juga masyarakat. Dan kita menulis untuk mendokumentasi. Jangan malas menulis. Tolonglah jangan malas menulis. Jika kita orang Islam, sepatutnya kita menjadi seorang yang lebih suka menulis. Sebab dalam Islam sendiri kita belajar menulis kita belajar membaca dengan baik ayat-ayat Al-Quran tu daripada Al-Quran yang merupakan bukti dokumentasi yang lama. Jadi kenapa kita rasa macam tak perlu nak menulis lah. Okey, buat apa nak menulis? Tapi kita tak belajar bahawa dengan adanya bukti dokumentasi Al-Quran itu, maka peradaban Islam dan juga tamadun Islam itu mampu berkembang dengan baik. Okey, jadi dokumentasilah. Jangan malas buat dokumentasi. Okey, kita catat dan menulislah untuk mencatat fakta, kisah, nasihat dan rekod-rekod sejarah untuk dibaca oleh umat akan datang. Okey, untuk dipelajari dan juga difikirkan oleh mereka. Baik, ini sikit sebanyak tentang topik 1 dan topik 2. Baik, untuk ejaan kita akan buat sedikit ejaan. Jadi apa yang saya nak anda tolong jawab dalam chat. Okay, bahagian chat ni buka terus bahagian chat. Bahagian chat ni buka terus supaya saya boleh nampak jawapan anda secara direct. Satu soalan akan ada 10 saat sahaja saya bagi. Jadi tolong jawab dalam masa 10 saat sebab mudah sangat. Okey, boleh kita start terus sebab dah 9.45 sekarang ni. Baik, dah sedia? Boleh dengar suara sikit tak? Dah sedia ke? Okay, boleh dengar ya? Respon sikit. Boleh, madam. Okey. Dalam chat saya rasa kalau awak ada dekat depan laptop ataupun phone awak sekarang ni, awak mungkin dah bersedia lah. Tengok ramai ni 10 orang ni. Okey, 9 orang termasuk saya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang je yang hari ni. 2 orang lagi tak hadir. Okey, nanti kalau tulis kuliah nanti pakai hadir belaka. Okey, jangan macam tu. Tak hadir lah. Nak buat macam mana? Okey, baik. Tolong jawab 10 saat untuk setiap soalan. Okey, nombor 1. Pilih antara urus tia ataupun urus tia. Mana satu ejaan yang betul? 10 saat sahaja. Okey, yang kedua, lotion atau lotion? Okey, yang ketiga, commission atau commission?
Okey, seterusnya gemersik atau gemeresik. Okey, yang kelima tauge atau tauge. Okey, yang keenam motosikal. Mana satu betul? Okey, yang ketujuh istirahat atau istirahat. Seterusnya reda. Mana satu kata yang betul dalam bahasa Melayu reda? Yang kesembilan pensel. Mana satu ejaan pensel bahasa Melayu? Dan yang ke-10 garfu atau garpu, P atau F. Okey, baik. Saya akan buka jawapan ni. Dan kalau anda tengok pun nanti kalau awak ada buat sebarang rujukan, okey, boleh tengok bahawa jawapan yang diberikan ni adalah jawapan yang betul lah. Urus setia ialah dua perkataan. Urus setia. Okey, kalau tengok daripada jawapan-jawapan ni, akan ada eja sekali satu perkataan. Sebab memang kita selalu dengar urus setia kan. Bunyi macam satu perkataan, sebenarnya dia dua perkataan. Urus setia. Urus dan juga setia. Yang kedua ialah lotion. Lotion. Bahasa Melayu tidak ada Y. Bahasa Inggeris ada. Okey, ada TION sebenarnya. Sama kesnya dengan mission. Okey, mission sebenarnya tidak ada Y. Komisen. Okey, kemudian gemersik ialah gemeresik, bukan gemersik. Bukan gemersik, gemeresik. Ada I di tengah tu. Okey, tak apa. Tauge tidak ada H. Tauge sahaja. Tidak ada H. Okey. Motosikal tidak ada R. Kalau motosikal belakang jadi motosikal, tidak ada R. Okey, dan seterusnya istirahat bukan istirahat. Okey. Kemudian lalas ni dah awak ada kamus ke apa depan mata tu. Okey, pencil tidak ada I. Bahasa Inggeris PNCIL, bahasa Melayu E. Okey. Dan yang terakhir ialah garpu, P. P bukan S seperti mana yang anda tengok ni. Okey, jadi kesalahannya saya tak pernah guna ke ataupun saya tak pernah eja. Sebenarnya kita pernah mengeja Ramai yang pernah eja motosikal waktu sekolah rendah dulu. Cikgu bagi gambar motor, kita tulis motosikal. Kita pun MOTOSIKL. Tapi bila kita biasa dah besar ni, kita sebut motor kan. Kita pun ingat motor sikal. Bukan salah awak lah, tak ada kata salah awak. Okay, ini semua kata kadang-kadang disebabkan oleh kesalahan kita tidak menggunakannya secara baiklah. Jadi tapi tak apa, insya-Allah kita akan boleh gunakan dengan baiklah nanti, insya-Allah. Okey.
So bukan nak tunjuk kesalahan, ia lebih ke satu perkongsian. Jadi tamat topik 1 dan topik 2. Tak susah pun, mudah kan. Jadi dengan itu, ada sebarang soalan nak tanya saya? Ada tanya saya apa-apa? Tak ada? Madam, Ya. untuk gemersik itu memang gemersik. Ya, memang ada I, gemeresik. Kalau tak percaya boleh masuk dalam carian umum. PRPM tu boleh masuk situ dan juga boleh tengoklah. Sebab saya pun memang dah buat double check. Dia buat double check memang gemeresik. Ke awak jumpa gemersik? Ke awak Selalu jumpa dengar lah. gemersik. Tengok gemersik. Oh, Sebab kita biasa guna gemersik kan, GEMERSIK kan. Kita biasa guna gemersik. Tapi itulah banyak kesalahan kita bila kita selalu guna berdasarkan penggunaan harian kita. Bila yang sebenarnya ialah bukan seperti mana yang kita biasa gunalah. Garpu kan, kita ingat garfu. F kot, F sebab bahasa Inggeris fork. FORK. Jadi mungkin bahasa Melayu garfu. Sedangkan penggunaan dia ialah bahasa Melayunya garpu. Bukan F pun. Tapi itu yang diletakkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, bukan saya. Mungkin dia kata ini puan sendiri ke yang letak? Tak, bukan saya yang letak. Untuk awak itu diletak oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Di mana Dewan Bahasa dan Pustaka mereka adalah polis bahasa. Jadi kalau dia kata untuk garfu tu P lah. Kita pun tak boleh nak kata banyak. Macam ejaan Ramadan kita selalu nak guna Ramadan, RAMADHAN. Cuba cari dalam kamus Dewan ataupun cari PRPM tu. Masuk PRPM carian umum. Cuba eja Ramadan, DHAN. Ramai kita RAMADHAN kita buat. Tak ada dalam kamus Dewan. Mereka eja RAMADAN, Ramadan. Bahasa Melayu. Nak salahkan mereka pun tak boleh juga sebab mereka menggunakan ejaan bahasa Melayu, bukan mereka menggunakan ejaan bahasa Arab. Kita tulis tu kita rasa nak tulis Ramadan, baru rasa terkesan kan Ramadan. DH tu sebut Ramadan. Tetapi bahasa Melayunya tidak ada H. RAMADAN. Kebiasaan kita tidak boleh kita bandingkan dengan penulisan standard oleh DBP. Ada juga yang cuba untuk macam memohon untuk DBP menulis dalam bahasa Arab tu biar orang kata makhraj dia tu biar makhraj bahasa Arab lah. Ramadan biarlah ada bunyi dot tu. Ramadan. Kenapa kena Ramadan? DAN. Kenapa kena Ramadan? Kenapa bukan Ramadan? Tapi setakat ni saya rasa tidak ada perubahan lagi lah dalam kamus Dewan. Masih lagi Ramadan. Bukan Ramadan. Okay. Jadi itu pendedahan kepada anda. Jadi untuk penulisan kita jangan ikut kita. Untuk penulisan secara umum kita ikutlah dalam Dewan Bahasa dan Pustaka carian umum. Okay, saya ada bagi link awak untuk definisi tadi kan ada link. Awak klik kat link tu, awak boleh masuk dekat carian umum, awak boleh cari semua perkataan yang diberikan tadi. Okay, baik itu saja daripada saya hari ini. Ada lagi sebarang soalan? Kalau tidak kita sekarang untuk awak masuk ke kelas lain pula insya-Allah. Okay. Ini adalah pelajar-pelajar yang hadir pada hari ini. Tolong isi borang kehadiran anda dan juga apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, itu saja daripada saya. Sesungguhnya itu yang baik pada Allah SWT, yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang insya-Allah. Okey. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Puan. Okey, Terima kasih, sama-sama. Madam. Sama-sama.